أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni kita dapat sama-sama kembali meneruskan tadabbur. Bagi menyambung tadabbur ayat surah Al-Bayyinah, ayat yang ke, insyaAllah yang tiga, tengok ayat 2 ayat 3 hingga ayat 4. Jadi sebelum tu kita dah bincang tentang ayat pertama. Kita baca lah terlebih dahulu ayat ni. Ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Di ayat yang pertama Allah firman lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahli kitab dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi ahli kitab merujuk pada Yahudi dan Nasrani ada di Madinah, sedangkan orang-orang musyrik yang berada di Mekah tu. Jadi tidak akan beriman, iaitu munfakkina tidak akan lepaskan dia punya keyakinan, kepercayaan dia kepada agama lama dia, kepada kesesatan yang dia pegang dulu, sehinggalah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Jadi ada dua maksudlah yang kita bincang dulu. Kita dah bincang tentang siapa orang kafir ahli kitab dan siapa orang kafir musyrikin lah, kan, ciri-ciri dia. Dan hatta ta'tiyahumul bayyinah tu maksud dia apa? Dua golongan lah. Satu maksudnya sehinggalah datang kepada mereka keterangan lalu mereka beriman. Satu Ini bagi orang musyrik dan orang ahli kitab yang ada iman, yang memang ikhlas mencari kebenaran. Jadi bila datang je keterangan mereka beriman. Itu terpecah dua tu. Ataupun makna hatta ta'tiyahumul bayyinah tu maksudnya apa? Sehinggalah datang kebenaran pun mereka tak akan beriman juga. Itu satu lagi maksud. Bagi orang musyrik macam Abu Jahal, kebenaran datang pun mereka tetap tak akan beriman. Bagi orang-orang ahli kitab pun sama. Ahli kitab juga ada yang tetap kekal di atas. Kalau kuat. Dia tak larat. Cikgu sakit kaki, dia tak nak tolak. Boleh tak nak tolak? Kaki dia sakit tu. Tak boleh, kaki sakit tu. Jadi maksudnya dua ambil kat situ. Hatta ta'tiyahumul bayyinah tu bagi orang musyrik yang ikhlas. Contoh macam siapa? Umar Al-Khattab. Lalu dia beriman bila dia dapat penjelasan. Faham? Bagi ahli kitab yang ikhlas siapa? Siapa tokoh dia? Nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Yang itu datang je bayyinah, dia terus beriman.
Dia orang Yahudi. Satu lagi orang Kristian, siapa dia? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dia Kristian. Nabi jelaskan dia, datang ayat-ayat Allah ni, dia terus beriman. Dia pun akui apa yang dia sembunyikan, mereka sembunyikan dulu. Jadi ini dua orang tokoh dari kalangan ahli kitab yang beriman. Abdullah bin Salam, boleh tulis lah, Abdullah bin Salam Yahudi yang beriman. Adi bin Hatim Kristian, Adi. Adi lah, Adi. Eja dia apa macam mana? A-D-I-Y. A-D-I-Y, Adi. Bin Hatim. H-A-T-I-M. Hatim. Hatim. Ya, betul. Sebelum tu orang puji-puji dia. Kan? Oh, siapa dia ni? Siapa kalau kamu Nabi tanya dia, Nabi nak test. Dia yang suruh Nabi test geng-geng ni. Nabi pun test lah. Tanya dia tentang aku. Dia tak tahu lagi Abdullah bin Salam masuk Islam. Nabi pun tanya, kamu apa pandangan kamu dengan Abdullah bin Salam? Dia kata dia ni anak yang terpuji, dia ni memang orang yang hebat dari kalangan kami. Keluarga yang mulia, semua dia puji-puji lah. Jadi tahu tak kamu yang dia ni dah masuk Islam, dah terima aku sebagai Nabi ni. Terus dia cela, terus dia berubah terus serta-merta. Macam tu. Okey. Dua ni dari kalangan siapa? Ahli kitab yang dulunya kafir, lalu bila datang keterangan beriman. Kalau musyrik, siapa musyrik yang dia sampai nak bunuh Nabi, dia musyrik. Yang dia tersetuju dengan agama Nabi. Datang kebenaran, dia pun beriman. Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dari kalangan musyrikin. Okey, contoh satu cukup lah. Banyak lagi lain tapi itu salah satu contoh. Ingat Jadi perkataan hatta tu ada 2 poin hatta. Ini penting ini, nak faham ayat tu. Hatta apa dia kata? Ta'tiyahumul al-bayyinah. Jadi bila datang keterangan, satu ada yang beriman. Ada yang kekal kafir, tak mau terima. Yang beriman, kalau dari kalangan musyrik, siapa? Dari kalangan musyrik. Ini? Sayyidina Umar. Musyrik dengan ahli kitab. Kalau dari kalangan musyrik, contohnya Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Banyak lagi pakcik-pakcik Nabi. Hamzah. Sayyidina Hamzah. Lagi Al-Abbas, pakcik Nabi Al-Abbas, iaitu ayah siapa? Ibnu Abbas. Ayah Ibnu Abbas. Dari Umar Al-Khattab, pakcik Nabi Al-Abbas. Hamzah, pakcik Nabi Hamzah. Ni yang masuk Islam. Dia asalnya dia musyrik. Lalu datang keterangan dia beriman. Ini maksud. Dari kalangan ahli kitab, contohnya tadi siapa? Abdullah bin Salam. Ini siapa? Ini Yahudi. Dia agama dia dia agama. Ini Yahudi dulu. Asalnya dia Yahudi. Kemudian Adi bin Hatim. Dia dari kalangan apa? Nasrani. Okey. Contoh yang beriman. Kalau yang kekal kafir, contohnya dari kalangan musyrik siapa? Abu Lahab. Pakcik Nabi Abu Lahab. Lagi? Abu Talib. Termasuk tak? Termasuk ke tak? Dia beriman tak? Abu Talib. Abdul Muttalib siapa? Abdul Muttalib ayah dia orang ni. Abu Talib bin Abdul. Abu Lahab bin Abdul. Hamzah bin Abdul. Al-Abbas bin Abdul
Tu atuk Nabi kan. Abu Talib, pakcik Nabi yang bela Nabi. Ayah siapa? Ayah siapa? Sayyidina Ali. Ayah dia lah. Ali kan sepupu Nabi. Ayah Ali yang asuh Nabi. Selepas atuk Nabi meninggal, yang ganti jaga Nabi siapa? Abu Talib. Dia baik. Dan dia tak musuhi Nabi. Tapi masalahnya dia tak terima Islam je. Itu je. Jadi dia kekal musyrik. Dia kekal agama moyang dia. Faham? Dia kekal musyrik. Ya, dia tolong Nabi lah dakwah. Ya, macam itulah. Macam kita lah. Kawan kita kan. Jiran kita ke Ahchong ke. Tak pergi sembahyang Jumaat. Awak tak pergi sembahyang Jumaat ke? Dia tegur kita. Padahal dia pun bukan Islam pun. Tapi dia ingatkan kita tentang agama. Contoh yang macam itulah. Faham Jadi kebaikan dia tu rugilah, tak ada nilai lah. Sebab apa? Dia tak syahadah. Itu. Jadi tak ada, orang kata macam tak ada akaun. Faham? Tak ada kad akaun tu. Akaun dia tak ada simpan kat mana amalan baik dia. Wasted lah. Rugilah. Yang ni yang kekal kafir. Contoh Abu Lahab, Abu Talib. Lagi siapa? Abu Jahal. Kalau dari kalangan ahli kitab, contohnya Yahudi, nama dia Huyai. Huyai bin Akhtab. Ini siapa? Yahudi. Lagi Raja Rom siapa? Yang dia koyak-koyak kertas Nabi bagi tawaran tu. Tak ingat nama dia. Tapi dia ahli kitab lah. Heraklius. Heraklius. Siapa? Heraklius. Kita panggil nama dia. Heraklius. Yang ni Nasrani. Kan? Dia tak beriman. Beza dengan Nasrani satu lagi raja juga, Najasyi. Tahu Najasyi? Dia beriman tapi dia senyap-senyap. Sebab tu Nabi solat gaib jenazah dia. Nabi tahu dia wafat kat tempat dia, Nabi solat gaib. Itulah. Inilah maksud dia dua. Jadi tidaklah beriman ahli kitab dari kalangan musyrik, dari kalangan tidaklah beriman orang kafir dari kalangan musyrik dan dari kalangan ahli kitab sehinggalah apa? Datang keterangan. Maksudnya dua ni. Ada datang keterangan lalu dia beriman dan ada yang kekal kafir. Okey. Jadi siapa yang keterangan yang dimasukkan apa ni? Apa maksud al-bayinah? Al-bayinah maksud dia ayat 2. Al-bayinah yang dimasukkan ialah Rasul datang. Ya, maksud dia Rasul tu. Rasulun. Tengok ayat 2 pula. Iaitu, terjemah kan? Iaitu seorang utusan. Dari siapa? Daripada Allah. Apa utusan Allah ni datang? Datang cakap apa? Bawa apa? Rasulun minallah. Yatslu mana apa? Ya, kerja Nabi baca. Jadi utusan ni datang membaca tilawah maksudnya. Jadi yatslu suhufan mutahharah. Jadi Nabi baca apa tu? Apa lembaran yang suci? Al-Quran. Jadi yatslu. Jadi Rasul Nabi bawa apa? Tilawah. Inilah kerja Nabi. Nabi datang kepada manusia tilawah. Tilawah apa? Tilawah Al-Quran. Ini. Memang inilah kerja utama Nabi kerja dakwah Nabi sampaikan Quran. Jadi bila kita sebut dakwah sebenarnya apa isi utama dakwah? Okeylah, kita ni berdakwah kat orang ni kan, ajak agama. Sampai habis-habis sudah, rupanya apa? Orang tak tahu juga Al-Quran. Sebenarnya dakwah tu sampai ke tak sampai? Tak.
Tak sampai. Tertipu sebenarnya tu. Sebab tu kena tahu bahan dakwah yang utama Nabi bawa apa? Al-Quran. Jadi tak sampai juga. Nabi datang bawa wahyu. Kita pula datang bukan kempen wahyu tu. Tak sampai. Kita buat benda lain rupanya. Akhirnya orang ikut siapa? Ikut siapa? Jadi kes-kes yang berlaku sebab tu berlaku ajaran sesat. Faham? Sebab tu banyak ajaran sesat yang akhirnya semua ikut kan? Bukan yang baru ni bukan satu je, sebenarnya beribu-ribu lagi yang tak diketahui yang bakal muncul. Akhir zaman lagi bakal muncul dan ramai berduyun-duyun orang ikut. Faham? Jadi orang ikut siapa? Orang sangka dia ikut kebenaran, tapi bukan. Dia ikut siapa? Kebenaran yang Nabi bawa, Nabi suruh ikut siapa? Cuba buka surah 3 ayat 79. Inilah dakwah. 3 ayat 79. Ni kerja kita. Ni dakwah sebenar dia. 379 tu kunci dia lah. Baca pelan-pelan ni. Isi pokok dakwah sebenar ni dia. Ayat ni. Ayat ni dua cerita dia. Okey. 3 ayat 79. 79 Yang ini kita boleh letak ayat ni, ini usul dakwah. Usul mana apa? Usul apa? Kalau kita kata usuluddin, usul fikih, asal. Maknanya apa? Inilah pokok dakwah. Kalau tak ada benda ni bukan dakwah sebenarnya. Kita tertipu. Sangka macam elok tapi tak. Dia akan bawa kepada mana? Kepada kesesatan, ketaksuban, kepada akhirnya manusia puja manusia, bukan lagi puja Tuhan. Ingat tak? Ini usul dakwah. Ayat ni tulis kat tu, note kan? Usul dakwah. Mesti ada benda ni, baru makna dakwah sampai. Okey? Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Kemudian apa dia kata? Summa yaqulu linnas Summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi makana li basyarin, mana dia? Jadi tidak patut benar bagi seorang manusia yang Allah anugerahkan dia kitab Allah. Siapa ni? Pertama ni rujuk pada Nabi sendirilah. Yang Allah beri dia kitab Allah dan juga Allah beri dia hukmah apa? Kefahaman, hikmah, kebijaksanaan, memahami maksudnya, bagaimana nak laksanakannya. Wan nubuwah, dan dengan keupayaan yang ini Allah naikkan dia lagi pangkat. Allah beri pangkat apa? Pangkat Nabi. Jadi Allah tegur Nabi ni. Kemudian tergamak dia buat apa? Summa, kemudian tergamak dia. Yaqula, dia ajak manusia, dia cerita pada manusia. Dia bukan cerita pasal kitab ni. Dia ajak manusia untuk apa? Kunu ibadali. Jadilah kamu apa? Pengikut aku. Maksudnya apa? Sembah aku. Sembah aku maksudnya apa maksudnya sembah aku? Banyaklah sudut dia. Banyak sudut dia. Jadi segala yang dia ucap tu dia adalah absolutely truth. Faham? Dia tak payah petikaikan. Segala kata-kata dia jangan petikai langsung. Jadi
kata-kata manusia yang ni umpama wahyu. Jadi sekarang ni Allah cerita tu pada Nabi. Dan Nabi mungkin tak buat benda ni. Tak, sebenarnya ayat ni memang Allah cerita pada Nabi sebenarnya untuk siapa? Untuk kamu yang bukan Nabi. Lagi tak layak nak buat benda ni. Faham? Jadi akhirnya menjadikan akhirnya orang hanya berpada dengan siapa? Kata-kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Guru tu saja dah. Dan guru pun tak perlu dah sibuk-sibuk nak kena bawa hujah dia daripada wahyu. Tak payah dah. Berlaku tak macam ni? Berlakulah. Jadi dia kata nanti apa? Jangan tanya. Apa nanti? Nanti apa? Nanti macam-macam lah. Dia punya kata-kata untuk menakut-nakutkan orang yang jahil ni supaya akhirnya jadi macam tu hidup dia. Nanti tak ada berkat ilmu kamu. Jangan berpetikad apa saya cakap. Dengar saja, ikut saja. Awak siapa? Kat saya ni siapa? Boleh macam tu? Macam mana pun manusia tetap manusia. Bukan Nabi pun. Tak ada satu pun maksum. Lepas tu kata Imam Malik apa dia? Kullun yu'khazu wa yutrab. Kata Imam Malik. Imam Malik ni duduk mana? Imam Malik ni duduk? Saya kena. Imam Malik duduk mana? Duduk kat Masjid Nabi, duduk Madinah. Dari kecil dia belajar di Madinah sampailah besar dia mengajar di Madinah tu. Dia guru sana. Oh, Imam Malik kata, qala Imam Malik. Imam Malik rahimahullah dia kata apa? Kullun yu'khazu wa yutraku. Illa apa dia? Siapa ni? Sekejap. Kata-kata dia. Illa sahibi hadha al-qabr. Apa maksud dia ni? Jadi segala setiap perkara, ucapan, contoh perbuatan. Faham Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi ni apa saja yang disandarkan kepada Nabi dari sudut ucapan, lagi perbuatan, lagi ikrar persetujuan Nabi. Faham? Persetujuan. 3 ni. Ucapan, lagi perbuatan, ma'udifu ila qaul wa fi'il wa takrir. Ingat. Nabi ni apa yang kita nak ikut dia? Ucapan dia. Lagi perbuatan dia. Lagi persetujuan dia. Sahabat buat, Nabi tengok dan Nabi Nabi sebagai endorsekan benda tu. Nabi mengiyakan. Ni 3 benda ni. Okey. Jadi itulah kata Imam Malik. Setiap perkara dari sudut 3 tu saya ni kan guru contohnya. Jadi ada orang buat amalan apa-apa, saya yang endorsekan benda tu. Dalam keadaan tak balik pada Nabi pun. Bagi pihak saya semata-mata. Boleh ditolak ke? Boleh ambil bulat-bulat? Boleh tolak. Faham? Saya tukar endorse contohnya. Dalam keadaan manusia ni, mufti ke siapa-siapa nak endorse sesuatu, mesti balik ke siapa? Hujah daripada siapa? Nabi. Wahyu juga. Macam mana pun. Memang macam itulah. Sama juga dengan perbuatan.
Perbuatan amalan satu ni nak setuju mesti balik pada sini. Itu maksudnya. Jadi kata Imam Malik, setiap perkara dalam sudut ucapan ke perbuatan ataupun persetujuan daripada mana-mana orang boleh diambil dan boleh ditolak, tak ada masalah. Boleh diambil, boleh ditolak. Kecuali melainkan penghuni kubur ini. Siapa? Dia masa dia dengan cakap ni dia dekat mana? Dia dekat mimbar Nabi, masjid Nabi. Kubur Nabi kat mana? Sebelah tu je. Kecuali pemilik kubur ini. Siapa? Dia tunjuk siapa? Kubur Nabi. Dia je kalau kata-kata dia jangan petikai. Yang lain aku punya pun boleh nak tolak kalau tak sama dengan apa yang Nabi kata. Faham tak? Itu kita punya prinsip. Itu kita punya prinsip nak berpijak kebenaran. Supaya apa? Kenapa kena ada benda ni? Kenapa kena ada benda ni? Supaya kita ada mekanisme penjagaan dalam bab macam-macam ni lah yang sekarang berlaku ni kan. Tengok. Macam mana orang boleh ikut. Betul tak? Benda-benda yang kita, alhamdulillah, kenapa kita boleh fikir? Kita kata, macam mana benda ni bagi kita rasa apa? Tak logik kan? Apa mengarut kan? Ya memanglah sebab kita dah belajar. Tapi orang-orang yang tak tahu, awak rasa macam mana? Dia duduk dalam tu dan dia di grooming dengan benda tu. Faham? Tahu grooming kan? Dia dibentuk dan diacu dengan benda tu. Dia tak tahu benda lain. Apa jadi? Sebab tu kita, jadi dia dilatih untuk itu. Jadi sebab tu kita kena sedar, kena belajar. Jadi ni, ingat ni kata Imam Malik apa dia? Setiap perkara boleh diambil dan boleh ditolak. Kecuali yang datang dari siapa? Penghuni kubur ini. Siapa penghuni kubur ini? Rasulullah, tak boleh. Siapa tolak yang datang dari Rasul, dia kafir. Okey? Siapa yang tolak yang datang daripada Ustaz Hafizah, tak kafir, tak ada masalah. Tolak je, bukan betul mana pun. Kecuali bila saya sandarkan dengan dalil dari Nabi. Macam itulah. Itulah kita punya usaha. Sebab tu nak bertanya tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Imam Malik ni yang mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Dia Syafi'i dah jangan. Ya betul. Imam Syafi'i lagi, Imam Hanbali semua. Imam Malik ni imam yang nombor satu. Imam Malik nombor satu. Imam Malik dulu. Mazhab Maliki dulu yang muncul sebab dia yang paling tua. Dia 150 Hijrah. Dia ni 150 Imam Syafi'i 200. Jadi antara guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Okey. Ingat sebab tu Nabi tu tambah. Baik, balik pada ayat tadi. Jadi Nabi kata apa? Tidak patut bagi manusia yang Allah beri dia ilmu ni, Allah beri dia Quran, Allah beri dia sunnah, Allah beri dia kenabian. Yang maknanya dia ada kemampuan untuk menyampaikan, dia ada kelebihan didengari orang ucapan dia, kan? Tiba-tiba tujuan dia berbeza. Dia khianat benda yang Allah beri kat dia. Dia buat apa? Dia ajak orang untuk ikut siapa? Jadi hamba dia. Faham? Maksudnya segala buah bicara dia semua ambil bulat-bulat. Jangan fikir-fikir. Habis, ni sesat. Jumpa orang macam ni kena buat apa? Tinggalkan. Okey. Kemudian apa yang patut? Tengok Allah kata. Walakin sepatutnya buat macam mana? Akan tetapi sepatutnya kunu rabbaniyin. Jadilah kamu generasi Rabbah. Apa maksud Rabbani tu? Rabb daripada perkataan Rabb. Iaitu hamba-hamba yang duduk di bawah asuhan Tuhan dia. Rabbani ni orang-orang yang duduk asuh di bawah lembayung Tuhannya. Maksudnya apa? Macam mana seorang itu diasuh oleh ajaran Tuhan? Okeylah. Kita pelajar sekolah mana? Apa sekolah? Kalau Tuan Perak dia punya nama singkat apa? SMTP. Apa nama dia punya? Ada nama dia? Semarak kan? Saya duduk di bawah asuhan Semarak. Apa bukti? Apa bukti dia? Yelah, itu saja. Guru kamu siapa? Dia pun tak kenal guru saya. Tengok tak pernah pun pergi sekolah ataupun. Pakai buku apa, silibus apa, ajaran apa? Pengetua mana? Buku teks apa kamu pakai? Bahan apa yang kamu pakai, betul tak? Tak kenal. Rupanya dia tuang kelas, dia punya ponteng kerja ni. Jadi dia betul-betul ke? Tak.
Dia ikut tak? Tak. Rupanya dia adalah pelajar masalah yang kalau boleh sekolah tu nak buang dia. Dia betul-betul tak di bawah asuhan? Tak. Faham? Jadi macam tu juga kita, apa bukti kita diasuh oleh Tuhan? Contohlah, saya anak didik yang diasuh oleh siapa? Cikgu Aisyah. Contoh kan? Cikgu Aisyah. Dulu Cikgu Aisyah ajar apa? Bahasa Melayu kan? Contohlah kan? Jadi murid ni diingat kata-kata Cikgu Aisyah tu apa benda antara kata-kata penting dia kan? Oh ini betul. Nak test dia kan? Memang betul dia ni lah anak didik. Contoh. Dan dia ajar apa? Buku teks dia semua dia tahu. Dia highlight buku teks Cikgu Aisyah tu. Tak pernah miss pun. Cikgu Aisyah kata buku teks mana? Tak pernah bawa. Itu betul-betul tak? Bahan pun dia tinggal. Jadi kita sekarang bila kita kata saya diasuh oleh Rob saya, apa Rob kita bawa? Tuhan kita bagi apa? Bagi Quran. Tiba-tiba kita lempar Quran kat mana? Mana ajaran Tuhan yang kamu ambil? Cuba fikirkan. Mana? Jadi bukti seorang tu diasuh dia masa bahan yang betul lah. Itu maknanya dia bukti dia tu lah. Faham? Bukti dia doktor, dia pakai pakaian doktor saja. Tengok uniform doktor. Tengok dia tu rupanya apa? Scammer. Menyamar doktor. Tanya buku kedoktoran satu apa pun tak tahu. Buku ni pun tak pernah buka, tak tahu. Betul tak dia doktor? Dia hanya menyamar, dia tipu. Jadi bukti kita betul-betul Rabbani, apa kita buat? Sebab tu Allah kata apa dia? Ini bukti, ayat 8. Apa bukti seorang tu Rabbani? Bima kuntum. Bima kuntum, tengok ayat tu. Bima, disebabkan tu. Disebabkan kamu tadrusunan, apa dia? Tu'allimunan, apa dia? Kamu ajarkan kitab Allah ni. Kitab di sini maksudnya Taurat, Injil, Quran maksud dia. Itu bukti. Dan disebabkan kamu terus tadrusun, mempelajarinya. Nampak? Belajar, mengajar dan belajar Quran. Sebab tu sama tak macam hadis Nabi? Nabi kata apa? Khairukum. Tak hafal lagi ke hadis ni? Cuba baca sama-sama. Khairukum man ta'allamal Quran wa'al lama. Nak hafal ni. Ni asas dia. Itulah asas dia. Apa dia? Baca, faham, amal, sebab. Ini hadis Nabi pula. Apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Ini ni maksud Rabbani. Cuba baca. Apa ni maksudnya? Khairukum man ta'allamal Quran wa'allama. Apa maksud dia? Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan ajarkannya. Sama dengan ayat yang kita baca, Allah kata apa? Kunu Rabbaniyina. Rabbaniyina. Kan? Jadilah kamu Rabbani. Apa dia Rabbani? Apa dia? Dua perkara. Apa dia? Satu. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Ni. Iaitu disebabkan kamu mengajarkan kitab Allah. Yang kedua, kuntum tarusun. Dan kamu pula belajar kitab. Mengajar, belajar. Nabi kata, belajar, mengajar. Mengajar apa? Quran. Ini bukti dia betul-betul diasuh Tuhan. Faham? Sebab teks Tuhan tu kita ambilkan jadi pedoman. Kita di bawah ajaran Tuhan. Baru betul-betul kita Rabbani nama dia. Jadi inilah dakwah sampai. Jadi dakwah ni nak berbentuk generasi Rabbani lah sebenarnya. Jadi mana boleh kita kata dakwah. Semuanya akhirnya tetap juga tak tahu
apa sumber kebenaran yang sepatutnya dia pegang Al-Quran, tak ada juga. Tak sampai juga. Jadi tak sampailah mana dia. Okey? Okey, ni asingkan ni jangan terkeliru. Okey. Jadi ni kata Imam Malik, ini apa asas dia. Jadi orang yang dakwah ni dia mesti bawa bahan yang utama, asas utama, usul dia. Apa dia? Al-Quran. Okey. Inilah maksud bayyinah. Jadi datang seorang rasul yang apa dia? Rasulun minallah yaslu suhufam. Inilah suhufam. Inilah kerja Nabi, bawa Quran, ajarkan Quran kat orang. Jadi kita juga kalau nak kata ikut Nabi, sunnah Nabi yang paling utama, paling besar, yang paling Nabi buat sepanjang hayat, sampaikan apa? Sampaikan Quran. Okey. Setuju? Setuju. Nabi sedih kan tengok. Yalah, apa kita buat dengan apa yang Nabi dulu sampai? Ini kerja keras Nabi ada kepada kita hari ni. Sekarang kita buat apa pula? Dan jadi kita kena kurang-kurangnya kita kena rasa apa? Dalam keadaan lemah ni Nabi kata man ra'a minkum munkaran. Siapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran? Antara kemungkaran yang paling berdosa sebenarnya apa? Ya, abaikan Quran dia rasa tak bersalah pun tak faham Quran. Itu kemungkaran. Ke rasa tak kemungkar? Tak mungkar ke rasa? Boleh buat benda lain, saya buat benda lain, drama berepisod-episod dah tengok dah. Yang ni tak rasa apa-apa pun, tak faham pun, tak rasa pun berdosa pun. Itulah kemungkaran yang kita tak perasan. Dan kita tak rasa benda tu mungkar pun. Relax aja. Jadi kurang-kurang apa dia Nabi kata? Yang paling lemah, iman paling lemah. Man ra'a minkum munkaran, siapa dari kalangan kamu melihat mungkar, yang paling kuat apa dia? Fal yughayyirhu biyadihi. Hendaklah diubah, dibetulkan, tangani dengan kuasa tangan dia. Contohnya apa? Ni kita ajak orang kempen satu. Kalau tak mampu, fa in lam tastati', jika dia tak mampu, fa bilisani. Sampaikanlah, ajak dengan mulut. Bagi tahu ingat. Kalau tak mampu juga, fa in lam tastati', jika tak mampu apa? Fa biqalbi, dengan hatilah, bencilah benda ni. Ke tak rasa benci apa-apa? Orang tak faham Quran tak rasa benci, tak rasa berat. Ke tak rasa apa-apa? Ini maknanya apa? Tak ada iman langsung. Sebab yang dengan hati tadi, zalika adhaful iman. Rasa benci dalam hati pun, Nabi kata apa? Itu iman yang paling lemah sekali. Tapi sekarang ni, kita orang tak faham Quran, tak rasa apa-apa pun. Mana iman kat mana sekarang? Ada iman lagi ke tak? Tak ada iman lah. Cuba bayangkan. Punya keras hati dah. Ini satu masalah yang kita kena betulkan balik lah. Betul ke tak betul? Jadi betul-betul lah. Kurang-kurang kita rasa berat tak hati ni? Kenapa lah kan? Macam cikgu sebelum dia sakit. Apa last tadi soalan dia? Dia rasa apa? Dia sesuai hati kan, orang tak nak ikut dia ajak. Ya, kita kata dia sabar. Ya, mudah-mudahan ni semua jadi jariah dia lah yang kita buat ni. Kan? Ya, dia dah sampai dia punya, orang kata apa? Allah rehatkan dia dah. Kerja dia dah tinggal dah. Kan? Dia ada bukti dah, Allah dah rehatkan dia. Jadi sekarang ni yang kita ni lah, yang terutama saya je lah kan. Kena buat kerja terus lah. Saya kena apa? Usaha untuk yang paling besar, yang paling tinggi. Apa dia? Dengan tangan. Saya mampu. Saya ada ilmu. Saya boleh sampaikan. Siapa, selagi mana tak boleh dihentikan, kita akan buat kerja. Faham tak? Macam tu. Kalau lah ada usaha nak hentikan kerja kita, kita cari jalan lain sampai supaya kerja ni terus jalan. Itulah kerja kita. Kan? Tapi kalau kita sedih, macam mana? Sedih tak ada orang datang. Lepas tu turun maju. Macam mana? Tak naklah buat kelas lagi dah. Kelas saya tak ada orang nak datang. Alahai. Apa masalah seorang pun terus je lah. Saya dulu fikir gitulah kita ni semua lah. Kan? Tapi itulah dia. Akhirnya kita pun discuss ni, ayat pun tak mula lagi kan. Tapi inilah cerita dia yang kita faham. Itulah beriman ni mesti datang bukti. Apa bukti dia? Rasul bawa apa? Rasul datang tangan kosong ke? Rasul bawa apa? Suhufam mutahharah ni. Bawa ayat-ayat Tuhan. Tiba-tiba kita dakwah bawa tangan kosong. Jom ikut kumpulan kami je. Apa kamu bawa? Kita kena bawa apa yang Rasul bawa lah balik. Baru sampai. Ini tak. Dia bawa apa? Bawa tangan apa? Rekaan sendiri. Boleh? Tak boleh. Itu timbul banyak ajaran sesat. Mereka ajak untuk apa? Ibadal li, jadi hamba aku. Ikut geng aku. Bukan ikut Allah dan Rasul. Tak boleh macam tu. Ada kepentingan. Jadi kena sedar benda ni. Baik, masuk ayat 3.
Jadi Allah kata apa? Fiha. Jadi pada suhuf-suhuf yang suci tu, padanya ada apa? Fiha kutubin qayyimah. Apa maksud dia? Fiha kutubun ke kutubin? Kutubun qayyimatun. Jadi pada apa ni? Nya ni rujuk pada suhuf tu. Suhuf yang suci tu. Suhuf yang suci tu maknanya apa? Suhuf yang tak ada kebatilan di dalamnya kan? La ya'tihil batil. Tak ada kebengkongkan di dalamnya. Tak ada penyelewengan sikit pun. Siapa yang ambil betul-betul dengan cara yang Allah sendiri telah tetapkan, pasti dia dalam cahaya. Pasti dia berada dalam kebenaran. Jadi padanya apa? Terdapat. Ini terjemah terdapat. Fiha kutubun, terdapat kutub. Terjemah apa? Kitab-kitab. Isi kandungan. Isi kandungan qayyimah yang lurus ataupun yang kukuh, benarlah, kukuh. Yang kukuh, qayyimah, yang kukuh. Sebab tu Allah sebut dalam surah 15 ayat 9 contohnya. Allah pelihara kitab kita kan. Surah 15 ayat 9. Selagi ada yang menyeleweng daripada bawa ajaran Al-Quran, dia pasti akan terbongkar punya. Pasti akan terbongkar. Ramai ajaran sesat ni, antara modus dia apa? Dia macam parasit tau. Faham parasit? Apa parasit? Parasit apa dia punya kerja? Ya, dia menumpang. Dia menumpang kepada sesuatu yang dominan. Faham? Jadi benda tu dilihat dominan. Hari ni kalau kita kata Quran je, Islam je, orang akan mudah terima, betul? Dominan kan? Jadi dia akan tumpang situ. Tapi lepas tu dia bawa ke tempat lain. Faham? Ya, mula-mula dia akan buka lah, nampak okey. Macam scammer juga. Mula-mula dia kata apa? Kan kalau scammer ni apa biasanya kalau duit ni? Okey, tak, dia kata nanti kita labur, dia bagi pulangan kan. Labur kali pertama, tengok betul-betul dapat pulangan. Orang seronok kan, betul, saya tak tipu, betul. Buat kali kedua, dia bagi lagi. Okey, ini. Jadi alang-alang baik banyak-banyak lah. Masuk pun berdebu banyak-banyak, lepas tu habis. Jadi dia akan menyamar, dia mula-mula dia nampak macam sesuatu yang mainstream, yang biasa. Oh, betul lah ni. Real. Jadi ramai agama sesat juga, dia akan menempel dekat Al-Quran. Sebab bila sebut Quran ni semua orang akan mudah terima. Jadi sebab tu kita kena dalami tak ilmu Quran? Kena. Supaya apa? Kita reti sebenarnya Quran nak Quran cakap apa? Kan? Orang tafsir ayat lain pun kita dah biasa, dah tadabbur, dah tahu. Mana boleh macam ni? Ayat ni jelas, ayat ni macam ni. Kita tak mudah tertipu. Tapi bagi orang yang tak tahu Quran ni punya isi, dia mudah tak kena goreng? Mudah. Kena spin habis-habis. Sampai masa apa? Masuk kot lain dah terus. Tak sedar dah masa tu. Na'udzubillah. Ini mudah-mudahan Allah lindung kita daripada penyelewengan tu. Sebab tu kita kena jelas. Sebab tu kalau saya ajar, mesti ada whiteboard. Boleh snap gambar, bagi tahu. Kalau salah betulkan terus. Betul tak? Tak boleh sorok-sorok. Nabi datang bawa sorok-sorok ke? Dakwah? Nabi dakwah sorok-sorok tak? Ada masa sorok sebab apa? Sebab apa sorok? Berapa lama Nabi Allah benarkan Nabi sorok dakwah? Tak lama, berapa tahun? 3 tahun je kan? Tahun ketiga Nabi kena pulau keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab Mekah dah rasa terancam. Nabi rupanya sampai kat semua dah. Sebelum ni kata, alah Muhammad bawa geng-geng dia je. Dia tak kacau kita tak apa. Tengok-tengok rupanya tergugat. Apa jadi? Habis. Nabi tak makan kan? Kena pulau. Siapa yang berniaga, tak boleh berniaga dengan dia. Jangan jual barang kat dia. Habis macam tu. Nampak tak? Jadi, begitulah sifat kita juga. Kebenaran ni dia jelas kan? Baik, jadi cuba tengok 15 ayat 9. Allah jaga kitab ni. Allah jaga Quran ni. Apa ayat dia?
Inna nahnu nazzalna dzikra. Surah Al-Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 262. Ayat 9. Jumpa dah? Bukan, ayat 9. Inna. Inna Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tengok Allah beri penegasan dalam tu. Sesungguhnya kamilah telah menurunkan akan Al-Quran. Dia sebut Quran kat sini. Dia sebut apa? Nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan peringatan. Jadi Allah nak bagi tahu satu maksud Quran yang sepatutnya diambil. Kalau Quran maknanya orang nanti fikir kamilah yang turunkan bacaan je. Bukan. Kamilah yang turun peringatan. Jadi Quran dibaca untuk jadi peringatan. Faham? Bukan dibaca untuk dibaca. Hari ni Quran dibaca untuk apa? Sekadar dibaca. Sedangkan Quran Allah nak beritahu nama lain dia Az-Zikra. Kenapa? Tujuan dibaca untuk dapat panduan, peringatan. Okey? Dan Allah kata apa? Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami lah yang memeliharanya. Ini kelebihan umat akhir zaman kita. Kitab kita dah orang kata dapat satu jalan mudah sikit daripada umat dulu. Umat dulu, Yahudi, Nasrani, semua kitab terdahulu turun terus kat Nabi dia. Sekaligus. Quran saja turun beransur-ansur secara apa? Sebab tu Quran lain sikit daripada yang lain. Lain daripada kitab-kitab lain. Kitab lain macam, kitab lain macam Taurat, Injil, dia turun sekaligus dalam lauh-lauh dalam lembaran terus. Quran diturun dalam bentuk lain. Lembaran tak? Tak, tapi terus dalam hafalan. Nabi dibaca Jibril, Nabi kena ikut, dah kena hafal terus. Dalam dada Nabi terus. Dia lagi mahal lagi ni. Kemudian baru ada lembaran. Terbalik kan? Yang dulu dia ada lauh terus, lembaran di langit turun terus. Faham? Tiga-tiga tu, Zabur. Ya, semua. Zabur, Taurat, Injil. Sekaligus. Sedangkan Quran pula, dia dah turun hafalan. Lepas tu secara apa? Sikit, ansur-ansur. Sampai berapa tahun? 23 tahun sampai selesai. Hebatnya Quran ni, lain. Jadi, oleh kerana jalan ini, Quran lebih susah untuk diseleweng. Lebih sukar Quran nak diseleweng sebab proven dia sangat banyak. Kan faham? Fasa-fasa turun dia tu, jadi orang pening nak seleweng dia ni. Dan sebab tu ini maksud dia. Allah apa? Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang akan jaga dia. Allah janji, Allah jaga Quran ni untuk kita mudah ambil jadi peringatan. Tapi malangnya hari ni apa dia? Apa yang kita buat pula dengan Quran? Jadi kita tak jaga apa? Kita tak ambil dia, kita tinggalkan. Tatruk kan, kita yang meninggalkan. Kita baliklah. Baik. Dalam surah, tengok sikap orang dulu dengan kitab dia. Apa jadi? Cuba tengok surah 2 ayat 79. Tak habis juga ayat ni 2, 79. Apa dia? Ayat dia? Ni. Yang menyelewengkan kitab dia. Kemudian sembunyikan kitab dia.
Surat 12. Muka surat 12. Jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tengok. Jadi Allah mencela orang yang menyelewengkan kitab dia, yang orang terdahulu. Jadi Allah nak bersuruh kita jangan buat perkara ni. Jadi celakalah orang yang mereka buat apa? Fawailul ladzi, yang mereka menulis sesuatu, kan? Menulis sesuatu dalam kitab ni. Kemudian mereka kata apa? Dengan tangan mereka, kemudian mereka kata apa? Inilah ajaran Allah. Faham? Maksudnya? Maksudnya apa? Jadi saya masuk kelas ni, saya buat sesuatu, kan? Hari ni, yang ni susah. Ini bukan makam kita belajar Quran, tengok-tengok Quran macam ni, tak boleh, tak boleh. Awak tak boleh pakai yang ni terus, letak tepi Quran. Pakai yang saya punya ni je. Boleh? Boleh tak? Praktikal macam tu. Sihat ke tak sihat sebenarnya? Tak sihat. Lepas tu kita kena ajar ni balik. Jadi itu akhirnya apa? Orang tak kenal sebenar yang mana yang sepatutnya dia tahu. Dengan alasan apa? Ada khas-khas makam pula. Tak. Bilal siapa? Bilal bin Rabah siapa? Azan tak, sebelumnya. Dia siapa? Dia hamba siapa? Dia hamba siapa? Dia hamba Umayyah bin Khalaf. Datang dari mana? Datang dari Habsyah. Nabi kata kepada Bilal, kamu ni hamba entah orang-orang bawahan, kamu tak layak nak dapat Quran ni, nak ajar. Nabi buat macam tu ke dia? Ke Nabi tahu bagi wahyu kat dia je? Bagi sampai ke ayat Quran. Betul tak? Kita tiba-tiba ada makam tertentu pula. Tak boleh ni. Tak boleh belajar Quran. Belajar yang lain lah. Tak layak ni nak belajar terus Quran macam ni. Boleh cakap macam tu? Berani kita buat apa yang Nabi, faham tak? Bandingkan Bilal, kita ni hamba ke dulu? Kita semua intelektual kan? Kalau nak banding lah. Tapi itulah maksud dia, kita nak beritahu Quran bukan hak milik eksklusif. Faham? Tak ada kasta dalam agama kita ni, tak ada. Okey? Quran milik siapa? Hudan lin nas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Hudan lin nas, bukan hudan lil ustaz, hudan lil ulama, bukan. Hudan lin nas. Semua manusia memang kena belajar Quran. Jadi orang yang amanah dia berani untuk apa? Jom kita tengok Quran sama-sama. Kecuali dia ada kepentingan. Sebab ayat Quran langgar dengan apa yang dia nak rancang. Faham? Ayat Quran langgar, dia nak rancang apa? Dia nak, faham? Memang macam tu. Itu saja. Sebab tu kita kena bukalah Quran. Saya nasihat kalau kat masjid pun, kadang-kadang susah betul nak buka Quran. Mari tengok ayat sama-sama. Bukan takkan saya seorang nak baca. Tengok ayat. Baru kita puas hati, ini Allah sedang cakap dengan siapa? Dengan saya seorang je ke? Dengan ustaz seorang je ke? Tuhan sedang cakap? Tuhan siapa sekarang ni? Yang ni, kalam ni Tuhan siapa? Tuhan saya seorang ke Tuhan kita semua? Jadi bicara ni Allah sedang cakap dengan siapa? Jadi semua kena tahu. Itulah amanahnya. Ya, tapi susah budaya ni kan. Jadi macam itulah manusia. Tapi dia boleh tengok WhatsApp berjam-jam, tulisan siapa entah. Tuhan siapa yang dia tengok tu. Jadi ini satu benda yang kita kena fikirkan, sedar. Benda ni memang kena diubah sampai semuanya terbuka, benda ni semua buat. Boleh ke macam tu agak-agak berlaku? Mustahil ke tak?
satu masa. Masyarakat yang penuh dengan cahaya lah tu kan, kalau dapat macam tu kan. Oh, seronoknya, nikmatnya. Jadi itu impian je lah kan. Bukan impian Nabi dulu impian juga. Tak salah nak berangan-angan ni kan. Nabi kata apa? Dekat Suraqah bin Malik, masa dia kejar Nabi, masa Nabi hijrah. Dia kejar Nabi, lepas tu kuda dia jatuh. Kejar lagi kuda dia jatuh. Akhirnya dia pun menyerah lah. Dan Nabi pun pergi kat dia. Kamu ni nak tak kalung Maharaja Parsi tu? Kan? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nabi beritahu je. Maknanya Nabi beritahu satu masa nanti aku ni akan tawan Parsi. Kan? Suraqah dengar ayat masa tu. Tengok-tengok satu masa akhirnya dia termasuk tentera yang perang lawan Parsi dan menang. Dan dia dapat kalung Maharaja Parsi tu, kalung kat dia. Betul apa yang Nabi cakap. Dia angan-angan tak salah. Angan tentang benda yang benar. Jadi kita kena usaha je lah. Faham? Jadi inilah ayat ni. Jadi Allah kata apa? Celakalah orang yang hidup dia sepatutnya dia sampaikan kitab ni. Dia pergi bawa bahan lain. Sampai orang tak tahu Quran. Faham? Patut tak buat macam tu? Tak patut. Inilah dia. Dan bahkan dia kata inilah Allah ajar. Haza min indillah. Sebenarnya apa? Liyashtaru nabihi samanan. Ya, dia nak jual dunia ni. Dia nak beli dunia dengan harga yang murah. Dia ada apa? Dia ada kepentingan lain sebenarnya. Sebab tu dia tak berani nak baca Quran betul-betul. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah mereka daripada apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan celakalah apa yang mereka lakukan. Jadi sebab tu kita takut dipertanggungjawabkan. Sebab tu kita suruh orang apa? Jom kita tengok ayat-ayat Allah ni. Itulah yang Nabi bawa. Inilah dia. Jadi orang-orang ni sehakikatnya Allah beritahu apa? Manusia tak akan beriman tanpa kebenaran. Kalau kita datang nak dakwah orang tanpa bawa kebenaran, sebenarnya akhirnya apa? Kita sedang menipu orang. Orang sangka dia beriman, tapi rupanya dia beriman kat benda yang palsu. Buat apa? Tak nak. Kan? Kita kena bawa betul-betul apa yang Allah bawakan. Jadi inilah di dalam Quran ni terdapat apa? Isi kandungan yang lurus lagi kukuh. Kenapa tak nak bawa Quran? Kenapa tak nak bawa Quran? Tak berani nak bawa? Kan? Ini jaminan Allah. InsyaAllah. Saya sampai sini dulu. Nanti sambung ayat ni. Sambung ayat 4. Masa pertama saya, dia orang datang rumah saya, dia orang baca Quran. Alhamdulillah. Tanya kan? Boleh. Macam itulah. Kita biasakan budaya itu kan. Sampai tak janggal. InsyaAllah. Nanti kita sambung ayat yang ketiga kan. Kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan kan. Macam inilah. Kita rancang dah. Tapi tak sampai ayat ni. Sampai ayat ni je. Tak apalah. Ya. Okey, sampai sini dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana wala ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minggu depan macam biasa